kalau tengah record, boleh ada yang reject. Sekejap, akak tanya kau jawab. Tak, laju sangat. Ya. Adik cakap hai. Hello, yo. Okay, dah, settle. So, korang respon je tau. Apa yang akak cakap korang respon je. So kita beramai lah. Kita santai je kan. Okay, dah record kan? Dah. Depan-depan boleh cut ni. Okay, hai. Adik ni tengah kepuk kan. Apa dia adik? Dah, 1, 2, 3. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Korang ni daripada kos mana ni? Microbiology. Microbiology tapi korang buat pertanian macam tu? Kita ada ambil kos pertanian juga. Plant and Agriculture. Okay. So, akak dapat info korang nak tanya berkaitan dengan pertanian Okay, apa yang akak cakap korang, akak bukanlah orang yang tepat nak menjawab segala Kak bawakan hari ni kawan akak sendiri. Dia budak pertanian lah. Yang tanya akak tak tahu, tapi berkaitan dengan pertanian lah. Beliau adalah bakal graduan Universiti Putra Malaysia. Macam tu. Bukan salah orang tau sebab dia ni tak dekan tau. Tak dekan. Sekarang tengah menjalani latihan industri dekat Makmal Biotech dan Nanotech dekat Madi. So, korang boleh tanya apa je soalan kat dia. Tapi jangan tanya akak lah. Okay? Alright, korang boleh start. Soalan jangan spesifik sangat. Okay, soalan dari saya dulu Abang Hanafi, selalunya apa penyakit yang selalu ditemui kat tumbuhan ke, tanaman ke? Penyakit apa yang selalu ada? Okay, penyakit ni dia ada beberapa penyakit. Serang dekat akar, serang dekat batang, serang dekat daun. Yang paling teruk dia serang dekat buah. Sayanglah bila buah tu sepatutnya kita harvest, tiba-tiba serang buah lah. Memang sayanglah. Sejak bila kecil pokok tu dah besar dan harvest, tiba-tiba dah rosak dah pula kat buah tu. Lepas tu yang paling perosak suka serang kat pokok ni adalah bahagian daun. Sebab daun ni tempat yang yang tak terlalu keras. Satu lagi daun ni dia mudah untuk dikunyah oleh perosak. Jadi bahagian daun tu paling strategi untuk tu serang. Kalau kita daun tu bila dah kena serang, biasalah dia akan ada efek. Macam kita jugalah bila kena penyakit dia akan ada efek. Efek dia kita boleh tengok daripada luaran, biasanya daun tu jadi karat. Daun tu akan jadi gulung-gulung tu, akan jadi warna hitam, akan keluar tumpuk-tumpuk putih, tumpuk-tumpuk hitam. Bila keluar tumpuk-tumpuk hitam, tumpuk putih tu maknanya perosak tu dah dominan dah atas daun tu. Dekat pokok tu dah dominan sangat dah. Memang susah nak kawal. Itulah contoh-contoh penyakit dia. Kalau bahagian Abang Hanafi, selalunya apa yang boleh jadi penyebab kepada penyakit tumbuhan tu? Okey, penyebab dia dia ada beberapa faktor lah. Segi yang vektor lah. Biasa macam dia asal daripada virus, ada boleh punca daripada fungi, bakteria. Tapi tak mustahil punca penyakit tu daripada bawaan haiwan dan juga manusia sendiri. Biasa kalau kita pergi tengok nampaklah pokok terus lawa. Biasa kalau kita tengok bunga lawa ni mesti rasa nak pergi sentuh, nak pergi pegang, nak pergi cium. Dekat kita ni macam-macam tu penyakit. Kalau tak langsungnya kat kita pun dah transfer dah sedikit penyakit. Wah, penyakit tu tak berbahaya kat kita. Tapi bila duduk kat pokok dia akan jadi efek sikit. Bawaan daripada manusia sendiri pun dah ada punca dah. Boleh tentu lagi haiwan lagi. Haiwan yang berkeliaran kat hutan tu tiba-tiba masuk dalam kandang, kena pula kat pokok yang kita tanam tu. Itulah punca-punca. Samping tu kualiti air yang kita siram kat pokok tu, itu punca juga. Jadi, memandangkan Abang Hanafi dah terdedah dengan berbagai tanaman dan tumbuhan kan. Jadi apakah kaedah yang Abang Hanafi gunakan untuk kawal ataupun elak tumbuh-tumbuhan tu daripada serangan penyakit?
Okey, untuk kawal penyakit ni yang paling kita dengar dan paling mudah kita guna bahan kimia lah. Bahan kimia. Kita boleh tahu yang bahan kimia ni kita berdasarkan berapa banyak kuantiti, kita boleh tahu produk mana kita nak target, kita boleh tahu bahan kimia mana yang kita nak guna. Tapi kaedah lain kita boleh guna biologi. Biologi ni kita letak musuh kepada rosak tu sendiri. Contohnya kalau kita tanam jagung, contoh kita tanam jagung, perosak kat situ belalang. Contoh. Okey, apa musuh bagi belalang? Kemungkinan katak ke ataupun apa lagi yang makan belalang? Itulah kita letak musuh pada rosak tu ni. Segi biologi punya kaedah. Lepas tu kita boleh buat kaedah fizikal. Jadi bila kita nampak pokok tu kena penyakit, kita boleh ambil pisau pangkas je. Ataupun pokok tu dah satu pokok tu dah kena penyakit sebelum tersebar ke pokok-pokok lain. Much better kita pangkas je pokok tu, buang je. Sama ada buang ataupun bakar pokok tu. Itu kaedah dari segi fizikal. Okey, kaedah yang seterusnya adalah kuarantin. Kuarantin ni penting juga sebenarnya. Kuarantin ni kita biasa kalau petani yang skala besar, cara kaedah diorang nak kawal penyakit tanam ikut umur. Umur contoh macam umur betik contoh betik 1 bulan ke 3 bulan satu kawasan. 5 bulan ke 6 bulan satu kawasan. Jadinya tak adalah orang kata pertembungan perosak tu dia serang je random dekat semua umur tu. Lepas tu yang last sekali adalah culture. Culture ni dipraktikkan petani model lah. Dia buat glass house, buat net house untuk kawal lebih efektif lah penyakit tu. Abang Hanafi. Kalau nak tambah soalan boleh tak? Line slow, okey, saya selalu. Tak apa. Okey. Okey, saja dulu. Okey, apa inovasi ataupun teknologi sekarang yang kita guna, yang Abang Hanafi pernah guna untuk elakkan tanaman ni daripada serangan penyakit? Okey, kalau inovasi terbaru lah, kalau abang kat UVM ni ada satu inovasi ni, dia sebenarnya bahan kimia juga, tapi bahan kimia dia yang tak cemar kepada alam sekitar lah. Dia panggil teknologi nano, botanical novel, dia panggil. Cuma panjang dia lah. Dia memang racun kimia, tapi racun kimia dia yang kata sekadar menghalau perosak tu. Dia bukan sekadar menghalau je, dia rosakkan terus rumah dia, tempat pembiakan dia, telur perosak tu sendiri. So dalam masa target produk teknologi ni sebenarnya memang dia nak hapuskan terus serangga ni. Tapi pada hakikatnya dia nak kontrol environment juga, tak nak lagi tercemar. So tu ingatlah, tu teknologi yang baru abang tahu lah. Okay, thank you. Okay, kan kita nak kontrol tu, selalunya berapa modal yang kita perlukan untuk jaga tanaman dari serangan penyakit ni? Modal, okey, berkaitan modal ni sebenarnya bergantung kepada keluasan tanaman, bergantung kepada jenis tanaman, bergantung kepada jenis perosak dan penyakit itu sendiri. Lepas tu kita nak tahu, bergantung juga kesan serangan perosak itu sendiri. Kalau kita kimia yang sebenarnya mahal lah, tapi lebih efektif berbanding dengan kalau kita guna tenaga manusia sekadar pangkas dia tak murah, kos dia murah, tapi leceh lah menggunakan tenaga manusia banyak. Kalau tanam sekadar kawasan sekangkang kera tu boleh lah guna tenaga manusia. Kalau tanam jagung 2 hektar nak guna tenaga manusia memang agak susah lah. So petani kebanyakannya akan lebih gemar menggunakan racun kimia. Lepas tu nak tanya juga, kan tadi abang ada cakap pasal pengawalan, kita boleh awal secara biologi ataupun pakai bahan kimia juga, kan? Okay. So antara dua kaedah tu, which one yang lebih berkesan? Bagi abang, ataupun abang boleh bagi perbandingan ke? Bagi abang, racun kimia lebih berkesan lah. Okay, saya bagi contoh kalau kaedah biologi ni. Okay, biologi ni kita tahu kita nak musnahkan, kita nak sediakan musuh untuk perosak. Okay, musuh untuk perosak ni semestinya benda hidup. Okay, kalau perosak tu dah mula menyerang pokok, lepas tu kita pula nak kena ambil
musuh pada perosak, kita kena bela musuh perosak tu daripada awal sampai dia boleh makan perosak tu, betul tak? Lepas tu dia ambil masa yang lama lah. Itu biologi kalau ambil masa yang lama. Lepas tu biologi juga, kalau kita guna musuh kepada perosak ni, kita tak tahu, kemungkinan dia pun boleh jadi perosak kepada tanaman kita. Kemungkinan dia pun akan jadi turn around, tiba-tiba dia ubah selera, tak mustahil. Lepas tu bila kita dah apply perosak ni, bila benda hidup ni still dia akan membiak. Betul. Bila dia membiak, populasi dia akan meningkat. Kita nak kawal perosak tanaman kita, pada hakikatnya kita dah lead to another problem dah. Kita dah bela binatang lain pula dalam tanaman kita tu. Itu biologi memang orang petani yang kata yang terlalu menjaga alam sekitar ni, memang dia akan praktikkanlah biologi ni. Tapi mungkin dia punya taman tak besar. Kalau dia besar kebanyakannya orang akan prefer kimia lah, lebih cepat dan lebih capai sasaran tu. Okay, thank you for sharing. Okay, jadi soalan seterusnya, so kita tahu biasanya penggunaan bahan kimia ni kan memang cara yang common lah untuk kita kawal penyakit yang ada pada tumbuhan tu kan. Jadi Abang Hanafi rasa penggunaan agak-agak penggunaan bahan kimia ni akan bagi kesan ke alam sekitar tak untuk masyarakat? Okay, racun kimia sekarang dah ada banyak penambahbaikan, macam dulu memang macam dulu yang tak pernah dengar kan, paraquat ni dia memang orang kata target dia memang musnahkan perosak, tapi dia akan destroy environment lah. Lepas tu bila dah jadi kes macam tu, orang akan buat producer racun serangga ni, dia akan develop lagi lah, mungkin dia orang akan buat R&D sikit lah. Sampai nak control punya pest, nak control punya disease, diorang akan ingredient itu tak ke arah merosakkan alam kita lah. Itu penambahbaikan racun serangga masa akan datang, insyaAllah. Sekarang pun dah guna sebenarnya, dah banyak dah tak beri efek kepada environment lagi dah. Jadi maknanya dah dipraktikkan lah sikit kan? Dah dipraktikkan dah. Okay. Soalan lagi? Dah habis ke? Ada soalan apa-apa lagi tak? Ada. Okay, sila. Okay, kalau macam tu. Okay. Ada. Okay, dulu. Okay. Berdasarkan pengalaman Abang Nafi yang masih dah guna, yang dah pernah cuba untuk mengawal penyakit tanaman yang dah ada. Tak soalan. Maksud saya nak recommend nak recommend yang mana yang paling mudah gitu? Ke bukan? Yang mana paling mudah? Betul tak? Maksud soalan macam tu? Soalan dia macam kau bagi satu contoh penyakit and apa cara yang kau dah guna untuk penyakit yang ada. Okay, biasa yang saya guna sebelum ni jagung dengan cili. Okay, kalau untuk jagung, kita guna jagung, saya tak ingat nama apa produk tu. Kalau spesifik punya produk tak ingat lah. Tapi memang satu jagung, jenis buah jagung tu akan jadi busuk sebenarnya. Dia sebenarnya sebab fungi. Kalau racun perosak, yang abang guna biasanya buang terus je, tak guna racun perosak pun yang tu. Kalau untuk cili, buah cili tu dia akan jadi, pernah tengok kulit cili tu dia melepuh tak? Kena iron, kena minyak panas. Betul. Cili tu kulit dia tu akan terangkat ke atas sampai nampak biji ke dalam tu. Racun tu kita guna racun, alamak lupa lah. Spesifik racun memang lupa lah. Tapi memang ada satu racun untuk racun buah tu lah. Racun buah tu. Dia tak nak bagi kulit atas buah tanaman tu dia melepuh ataupun dia digigit melepuh ataupun dia terangkat ke atas lah. Terkoyak silap.
Okay. Kiranya guna chemical lah kan? Benda chemical lah, lebih efektif chemical lah. Kalau salah satu memang teruk, satu pokok pun boleh hasil dalam contoh macam cili kan, satu pokok boleh ke 20 ke 30 biji. Jenuh lah. Mostly chemical Memang lah. tak yang macam bagi kita safe kepada environment Ah, juga secara tak menggunakan chemical. Same environment, lepas tu nak Kalau kita guna chemical, Ah. dia akan effect dekat environment kan. Tapi kalau kita biological, dia akan effect benda lain pula. lain pangkas tu lah. Ataupun bagi saya lah, bagi saya culture ikut umur tu lah. Bukan pengasingan, quarantine ikut umur. Maksudnya tak ada lah orang kata bila kita tanam kita target, tak adalah semua tu penyakit. Bila kita asingkan ikut umur dia, 1 hingga 3 bulan, 5 ke 6 bulan macam tu. Mungkin ada tapi boleh kontrol lagi lah. Boleh kalau kontrol takkan nak petik-petik, nak pangkas-pangkas sikit bahagian tu kira boleh lagi dikawal lah. Okay, faham. Okay, lagi soalan? Okay, soalan seterusnya. Contohlah. Banyaklah soalan. Kalau kita orang ni macam nak startkan, tak pun nak mula bidang pertanian. Ada tak kursus ke, dari segi kursus ke, latihan ke, suntikan modal atau yang lain dari segi ataupun agensi yang boleh tawarkan untuk membantu kita orang start kita orang punya perniagaan dalam bidang pertanian? Banyak agensi kerajaan ada Jabatan Pertanian. Jabatan Pertanian ni dia setiap tahun dia orang akan sediakan kursus macam biarkan tampang, kursus land. Lepas tu kursus dia macam kursus tu bukannya spesifik pada petani saja. Dia peternak pun kalau nak cuburi bidang pertanian pun boleh. Ada petani yang tak ada ilmu tapi dia orang ada niat nak buat. Lepas tu terpaksalah hadiri kelas-kelas yang berbayar. Tapi Jabatan Pertanian tak berbayar. Dia orang akan isi borang, make sure kena berdaftar bawah Jabatan Pertanian lah kalau petani yang secara officialnya. Dia orang akan hantar surat, dia orang akan minta hadiri ke kursus-kursus yang kaitan. So janganlah selalu dengan situ sebab bukan senang nak handle kursus free ni. Lepas tu tak salah saya kalau untuk Jabatan Pertanian dia akan sediakan grant untuk usahawan yang baru mula berniaga pertanian lah. Grant tu setiap seorang akan dapat RM20,000. Maknanya kalau nak start bisnes, Jabatan Pertanian akan sediakan RM20,000 grant. Yang penting proposal kena mantap sikit. Lepas tu nak bagi keyakinan lah kata dekat Jabatan Pertanian yang projek petani ni yang akan. Tapi bila bantuan 2 tahun pertama Jabatan Pertanian akan bagi, mungkin dari sudut baja, mungkin dari sudut racun, mungkin dari sudut construction nak buat pagar ke apa ke, Jabatan Pertanian akan support. Tapi bila 2 tahun, melebihi 2 tahun, dia orang akan tengok juga pendapatan hasil pertanian tu. Anda kata contoh anda kata melebihi 100k setahun. 100k setahun, golongan petani ni dah tak layak terima bantuan lagi dah. Jabatan Pertanian akan fokus kepada petani lain pula. Macam itulah. Faham. Okay, soalan seterusnya. Pandangan abang kan, ada tak institut penyelidikan pertanian kat Malaysia ni mampu menghasilkan teknologi ataupun pendekatan baru dalam sektor pertanian dan berasingan dengan negara yang luar? Maksudnya bersaing dengan negara luar. Bersaing. Abang rasa Institut Pertanian Malaysia ni dia boleh menghasilkan, nak kata bersaing dengan negara luar tu mungkin kurang lah sebab negara luar ni dia lebih galakkan GMO, lebih galakkan orang kata petani orang lebih modern lah, mungkin senang untuk dapat teknologi tu mungkin orang senang. Tapi petani kita ni bukan nak kata dia orang ni tak pandai, tapi pendedahan terhadap teknologi baru tu orang kurang. Jadinya kalau Institut Penyelidikan Malaysia ni sekadar nak buat satu variety baru ke ataupun nak buat sistem salinan yang lebih orang kata lebih sistematik, yang lebih teratur, itu boleh lah. Tapi nak bersaing negara luar tak mustahil, tapi kurang meyakinkan. Tak mustahil, mungkin akan datang insyaAllah lah. Tapi variety baru tu banyak dah dihasilkan dekat institut penyelidikan ni.
orang kata nak, orang contoh macam padi, padi sebelum ni kita tahu yang mungkin 20-30 tahun, 23-30 tahun dulu, padi ni orang tanam setahun 2 kali je. Sekarang dah boleh 4 kali. Hanya Malaysia ni mampu hasilkan variety yang boleh hasilkan hasil pertanian yang 4 tahun sekali tu. Itulah antaranya. Okay. Tanyalah Abang Hanafi dekat Mardi buat apa je? Tanam padi juga ke? Tanam padi juga, Dah boleh harvest ke padi tu? Dah boleh harvest dah, tapi belum makan lagi. Oh Tapi ya ke? Okay. Masalah elok, insect tu macam tak mana tu? elok dia. Insect. Sebab insect itu dah resistant dengan pesticide yang kita orang apply. Dah tanpa resistant dah. So apakah penyelesaian kepada masalah tersebut lah? Sebenarnya ada 2. Yang pertama, matikan pokok tu. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, sekarang dah umur matang pokok tu dah sampai dah. Dah boleh harvest dah sebenarnya. Tapi harvest dia secara berperingkat lah. Berperingkat. Kita tak nak membazir padi tu. Kita paksa harvest secara berperingkat. Baru sikit. Okey. Habis je harvest, kalau tengok keadaan pokok tu sama ada penyakit perosak tu makin berleluasa mendominasi pokok tu, terpaksalah kita matikan, buang terus. Yang penting hasil kita dah dapat. Itulah. Berapa lama tu menanam padi tu ya? 110 hari. 110 hari selepas ditanam. Tapi sebulan selepas disemai benih. Benih tu semai kat mana tu? Semai. Kurang 4 bulan. Itu lab culture lah. Oh ya ke? Siapa entah yang culture tu tak tahu lah. Pasal. Okay. So korang ada apa-apa lagi ke? Okay. Rasanya setakat tu je kot soalan kita orang malam ni. Terima kasih sangat-sangat sebab Abang Hanafi sudi jawab kita orang punya soalan. Sudi luangkan masa. Amin. Sudi luangkan masa. Maaf rasa kita orang kalau ada perkataan ataupun tersalah bahasa, ada yang kita orang tersalah cakap ke, maaf sangat-sangat. Terima kasih sebab join. Terima kasih kakak sebab sudi join. Okay, sama-sama. Lepas ni masing-masing boleh bank in kat akak RM10 seorang untuk belanja barang KFC ya. Okay? Alright. So thank you Rafi join untuk petang ni. Banyak sangat info. Kita belajar sama-sama. Okay. Aku pun tak tahu apa yang aku cakap kan. Hari ni baru belajar sama-sama. So thank you. And thank you juga sudi tolong untuk projek adik aku. Thank you. Terima kasih. Alright. Terima kasih. Thank you Abang Hanafi. Bye. Bye korang. Alright, sama-sama. Thank you kakak.